Selepas kejayaan pasukan skuad bola sepak kebangsaan semalam untuk menundukkan pasukan lawan dan juga melayakkan kepusingan akhir Piala Asia 2023 secara merit setelah lebih 40 tahun tidak layak secara merit. Ya, kita nak mendapatkan reaksi awal antara mereka yang merupakan penggemar di arena bola sepak ini. Selamat pagi diucapkan kepada Dr. Pekan Ramli selaku Timbalan Setiausaha Bahagian Seksyen Sukan Bahagian Perancangan Strategik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Doktor, apa khabar? Selamat pagi. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum. Respon doktor daripada perlawanan semalam, kalau boleh dikongsikan. Saya tadi bawa kereta pagi keluar. Di sepanjang perjalanan saya buka radio. Kebanyakannya semua cerita pasal bola, pasal kejayaan Harimau Melaya. Semua orang begitu excited sekali. Ialah seperti disebutkan tadi 42 tahun. Jadi hari ini kalau orang nak cerita tentang yang negatif tentang skuad Harimau Melaya memang nak kena balun lah. Memang nak kena bancur lah. Tapi hari ini kita bercakap, kita orang kata menghargai dan kita bangga dengan pencapaian Harimau Melaya. Sebabnya mungkin ini satu anjakan paradigma yang baru selepas dah asyik kita asyik tewas saja, tewas sana tewas sini. Tiba-tiba datangnya jurulatih yang baru ni, kita dapat melihat berlaku satu perubahan yang agak drastik kepada cara permainan ataupun cara bermain skuad kebangsaan, cara dari segi semangatnya, dari segi sokongan yang diberikan kepada skuad Harimau Melaya sekarang ni. Ya. Doktor sendiri menjangkakan ke kemenangan ataupun kita untuk layak ke Piala Asia setelah jurulatih baru Kim Panggot ini menyertai skuad Harimau Melaya? Dia kalau melihat kepada pencapaian sebelum ini, sebelum datangnya jurulatih baru ni, saya juga agak negatif sedikitlah, bukanlah terlalu negatif, tetapi saya agak sukar untuk kita sebenarnya kalau kita tak dapat mengubah corak permainan kita dan juga dari segi kita katakan semangat pemain-pemain kita. Sudah pasti kita akan berdepan dengan masalah. Tetapi apabila datangnya jurulatih baru, kita dapat melihat bagaimana dengan tim yang begitu strong, tim kejuratihan ini, kita dapat lihat dia bijak dapat mengubah bukan dari segi cara bermain saja, tetapi dari segi kita dapat lihat semangat pemain-pemain yang dulu agak macam lemah, orang kata agak tidak yakin, tetapi kita dapat lihat pemain-pemain kita sekarang ni begitu yakin dengan kemampuan mereka ataupun kita katakan dengan apa yang mereka ada yang boleh mereka orang kata keluarkan sepenuhnya. Ya. Doktor, apakah kelebihan untuk ada beberapa pemain dalam skuad bola sepak kebangsaan dilatih dalam satu pasukan tempatan, kelab tempatan yang biasa ke peringkat antarabangsa menjadi kelebihan dan juga menjadi pendedahan buat mereka, khususnya ada juga yang pemain-pemain daripada JDT dimasukkan dan juga ditempatkan di pasukan bola sepak kebangsaan. Apakah ini kelebihan untuk menampakkan satu pasukan bola sepak kebangsaan yang lebih bertaraf antarabangsa? Yalah, kita dapat lihat dekat sini kita ada material. Kita ada material yang baik. Pemain-pemain dari segi technical individual ability yang ada tu. Itulah sebabnya mereka menjadi antara pemain yang terbaik dekat negara kita dan kemudiannya diambil oleh kelab-kelab yang hebat seperti JDT dan sebagainya. Tetapi masalahnya kadang-kadang mungkin mereka ni ada banyak benda ataupun banyak perkara yang mereka tak boleh release ataupun banyak perkara yang mereka tak boleh persembahkan di atas padang. Itu beberapa perkara-perkara itulah yang mungkin menyebabkan kita tak dapat melihat secara optimum prestasi mereka untuk mereka orang kata kongsikan dengan kita dalam beberapa kejohanan sebelum ini. Tetapi kita nampak sekarang, even jurulatih Kim Panggot pun dapat melihat dan dia sendiri mengakui bahawa kita mempunyai material tersebut. Kita mempunyai produk yang baik. Cuma macam orang meniaga lah. You ada produk yang baik. If you cannot orang kata promote produk tu dengan baik, tak pandai nak memasarkan je, tak pandai nak menggunakan orang kata produk tersebut secara optimum, dah pastilah kita akan gagal dan pemain itu juga akan gagal. Kita sewaktu perlawanan kerakan Piala Asia 2023 ini kita bersama berentap dalam sekumpulan dengan Turkmenistan, Bahrain dan juga Bangladesh. Kita berikan fokus tumpuan terhadap permainan kita menentang Turkmenistan. Turkmenistan berada di ranking lebih tinggi, jauh lebih tinggi jika dibandingkan Malaysia dan kita berjaya mengalahkan Turkmenistan. Apakah ini indikator-indikator bahawa lebih banyak lagi kejayaan yang kita akan capai selepas ini, Doktor?
Memang itulah harapan saya. Saya rasa itu juga harapan kepada semua peminat bola sepak negara kita yang dah begitu lama kita orang kata tak dapat menghasilkan satu orang kata pencapaian yang tinggi. Sebab kita di peringkat rantau Asia Tenggara pun kita orang kata terumbang-ambing. Nampak macam kita dah orang kata turun ke bawah dan hampir sama dengan pasukan-pasukan seperti Myanmar, Laos, Timor Leste. Tetapi dengan adanya pencapaian ini kita berharap ia akan orang kata melahirkan satu proses transformasi bukan saja dari segi Sukan Harimau Melaya tetapi pemain-pemain yang ada di negara kita ni yang melihat kejayaan layak ke Piala Asia secara merit ini akan membuka peluang kepada mereka untuk lebih bersemangat, untuk mereka lebih yakin sekarang ni bola sepak Malaysia di bawah bimbingan Jurulatih Kim Banggun ini menjanjikan sesuatu yang mereka harapkan yang mungkin boleh mengangkat martabat bola sepak negara kita. Bercakap tentang jurulatih, kita juga akan bersama dengan Coach Dollah Saleh yang sudah pun berada di talian pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Tuan kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Terus kepada persoalan kepada taktikal yang dipersembahkan oleh pasukan kebangsaan. Kalau dilihatkan ada beberapa pemerhati melihatkan strategi dimainkan oleh Kim Panggun ini adalah lebih kepada menyerang berbanding kepada bertahan semata-mata. Jadi apakah strategi yang direncana dalam memastikan kubu pertahanan lawan itu dapat ditembusi berhasil dalam beberapa siri perlawanan untuk kelayakan kali ini, Tuan? Strategi itu memang peranan jurulatih lah. Dan apa yang saya lihat, bila kita bermain di tempat sendiri, sudah pastinya seorang jurulatih akan membuat strategi untuk menyerang dan untuk menjaringkan gol dengan kemenangan sekali. Itu siapa-siapa pun. Tak ada istilah dekat kita nak bertahan ke apa, istilah kita untuk menyerang. Itu memang tepatlah apa yang Kim Panggun, jurulatih Kim Panggun telah buktikan pada perlawanan pada malam semalam. Apa agaknya antara taktik-taktik baru yang Coach Dollah sendiri dapat saksikan Coach Kim Panggun cuba aplikasikan terhadap skuad Harimau Melaya kita? Apa yang saya lihat, kita ni apa yang saya lihat, pemain-pemain Harimau Melaya ni nampak lebih confident apa yang kita saksikan sebelum ini, dan keyakinan pada pemain-pemain apa yang saya lihat nampak terbuktilah pada individu pemain, dan dekat situ apabila saya lihat dia punya confidence level tu tinggi. Jadi mungkin apa yang coach telah terapkan itu saya tidak pasti, tapi saya percaya, saya nampak apa yang saya lihat, keyakinan pada pemain, pasukan semua sekali yang membuatkan pasukan Harimau Melaya nampak berbeza sekarang ni. Okey, Tuan, apakah untuk pemilihan pemain-pemain untuk barisan utama ataupun barisan yang ditonjolkan ataupun diturunkan dalam beberapa siri perlawanan kelayakan ini adalah antara barisan yang dikatakan terbaik dan juga paling mempunyai kita kata sinonim antara satu sama lain dan juga chemistry antara satu sama lain? Memang tidak dinafikan, pemilihan pemain kali ini bagi saya yang terbaik, dan isu pasal Dipola pula bukan jadi alasan bagi saya. Ada dia punya kelebihan juga, tapi keseluruhannya memang satu pemilihan yang tepat. Dan apa yang saya lihat, ramai pemain-pemain yang telah beraksi cemerlang dalam liga telah diserapkan dalam
pasukan Harimau Malaya. Okey, baik-baik. Terima kasih Coach untuk pandangan yang diberikan pada pagi ini. Kita juga akan mendapatkan semasa ke semasa pandangan Coach juga untuk perlawanan yang akan datang. InsyaAllah. Terima kasih Coach. Ya, Sam. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita kembali ke studio bersama Dr. Pekan. Kita nak kongsilah sebenarnya ya antara perkara lain selain pada skor Harimau Malaya yang berentap di Stadium Nasional Bukit Jalil, kita juga ada penyokong yang berada di stadium tersebut yang memberikan sokong yang begitu padu sekali. Yalah, adalah sedikit isu sebelum ni yang viral di media sosial berkenaan dengan penyokong ini. Pada pandangan doktor, keperluan sebenarnya untuk kita mempunyai penyokong-penyokong yang sentiasa berada di belakang skuad Harimau Malaya ini untuk mereka memacu lebih banyak kejayaan di masa hadapan. Ya, saya setuju tu sebabnya kita sekarang ni kita bercakap tentang pasukan, kita bercakap tentang pemain, kita bercakap tentang jurulatih. Tetapi kenapa kita selalunya dalam mana-mana kejohanan, sukanlah umpamanya, semua orang berebut nak jadi tuan rumah. Semua orang nak berebut jadi tuan rumah. Selain daripada apa kita katakan tentang home advantage. Home advantage yang termasuklah apa yang berlaku dekat kita sebagai tuan rumah untuk kelayakan akhir ni. Kita dapat lihat di sini daripada segi home advantage itu sebenarnya. Kalau kita ada home advantage tetapi tidak ada pemain yang ke-12 ni beramai-ramai datang ke stadium memberikan sokongan. Jadi tak guna juga. Betul. Sebab apa sebenarnya dia ada kaitan antara pasukan itu dengan penyokong-penyokong yang datang ke stadium. Umpamanya kita dapat lihat kita mempunyai Atras Malaya. Yang ni kita kena appreciate lah. Kita kena orang kata menzahirkan kita punya rasa bangga dengan Atras Malaya kita. Walaupun pada sebelum ni perlawanan pertama 20 berapa je dalam 21,000 orang je datang kan. Atras Malaya pun tak seramai yang kita harapkan lah. Tetapi kita dapat lihat semangat Atras Malaya kita ni juga sebenarnya menjadi antara faktor yang boleh kita katakan sebagai satu psychological boost kepada bukan saja kepada pemain tetapi juga kepada keseluruhan environment yang ada dalam stadium. Dia punya kita katakan dia punya aura yang dicetuskan oleh kita katakan Atras Malaya tadi tu. Sebabnya kalau diorang kalau setakat bersorak aja, kadang-kadang kita tak berapa dengar sangat. Kita tak dapat membangkitkan satu orang kata persekitaran ataupun suasana yang meriah. Yang meriah satu, yang membangkitkan semangat pemain. Tapi dengan adanya gendang, dengan adanya orang kata nyanyian canting. Jadi itu sebenarnya antara faktor. Bukan nak kata pasal panggung, bukan nak kata pasal pemain saja. Tetapi inilah pemain yang ke-12 kita kena salutlah pada dia orang ni. Ya, Atras Malaya dan Tifo memang dahsyat lah. Kita tengok kat TV pun sedap kan. Dengar canting dia, sorakan dengan gendang tu. Kat rumah pun sampai semangat itu. Dia jauh pada Stadium Nasional Bukit Jalil kan. Okey, sekarang ni kita bawakan seorang lagi daripada panggilan video kita, iaitu Akmal Rizal, merupakan juga Ketua Jurulatih Penang FC bawah 21 dan pernah pada satu ketika bermain bersama dengan kelab Perancis. Kita nak dapatkan respon daripada Akmal Rizal sendiri. Hello Akmal. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan bersama kami pada pagi ini. Tuan, kita nak mendapatkan respon persediaan untuk mungkin gambaran jangkaan persediaan Tuan untuk skuad bola sepak kebangsaan untuk berdepan dengan skuad-skuad gergasi di negara Asia. Tuan juga pernah bermain kalau kita lihat pada seawal tahun 2000 sebegitu untuk apabila kita bermain dalam Piala Asia dalam tiket tuan rumah. Jadi mungkin prestasi pada ketika itu Korea Selatan, Jepun, mereka sudah pun bermain untuk Piala Dunia dan prestasi itu ditonjolkan dalam Piala Asia dan sebagainya. Untuk kali ini, skuad bola sepak kebangsaan bagaimanakah performance prestasi mereka untuk berdepan dengan skuad-skuad gergasi Asia, Tuan? Ya, pertama sekali tahniahlah diucapkan kepada keseluruhan pasukan untuk barisan kejurulatihan dan juga barisan pemain kerana telah berjaya melayakan diri ke saingan Piala Asia untuk tahun 2023. Memang benar apa yang dikatakan, apabila kita melayakkan ke Piala Asia itu, sekarang ada 23 pasukan lain yang merupakan pasukan-pasukan terbaik di Asia. Apa yang pernah saya lalui pada tahun 2007 apabila kita menjadi tuan rumah Piala Asia, memang nampak perbezaan yang ketara ketika itu apabila kita ditempatkan bersama dengan pasukan China, Iran dan juga Uzbekistan dan kita kalah ketiga-tiga perlawanan. Jadi saya merasakan Jurulatih Kim Panggon perlu mempersediakan skuad yang ada ini dengan lebih mantap, dengan lebih
rapi apabila kita menghadapi saingan Piala Asia nanti, dan kita tahu apabila undian dijalankan nanti pasti dua pasukan utama Asia akan berada bersama-sama kita dalam kumpulan nanti, dan itu yang kita harapkan, suatu yang menarik dapat disajikan seperti mana yang kita saksikan dalam 3 perlawanan kelayakan Piala Asia ini, dan kita mengharapkan suatu yang terbaik untuk pasukan kita lah dalam saingan Piala Asia nanti. Okay. Apa sebenarnya perasaan yang Akmal boleh kongsikan apabila kita layak secara merit untuk ke Piala Asia tahun depan? Ya, itu bagi saya, walaupun saya sudah tidak bergelar pemain, tapi sebagai bekas pemain saya merasakan ini satu kejayaan yang cukup penting untuk generasi bola sepak sekarang. Kerana pemain-pemain muda, pemain-pemain kanak-kanak tidak tahu apakah pemain-pemain Malaysia mampu untuk beraksi di peringkat yang tertinggi, dan semalam seluruh pasukan telah membuktikan, telah menjadikan ini sejarah baru, era baru bola sepak Malaysia. Jadi pemain-pemain muda, pemain-pemain remaja ada pemain-pemain dan ada tempat untuk mereka mengharapkan kejayaan untuk masa sekarang dan juga masa depan. Jadi pemain-pemain muda remaja yang melihat kejayaan pasukan Malaysia layak ke Piala Asia ini akan menjadikan ini sebagai titik permulaan untuk pemain-pemain baru nanti akan meneruskan apa yang telah dilakukan oleh skuad sekarang ini, dan kita mengharapkan bukan hanya untuk Sukan Asia 2023. Jadi ini akan menjadi satu titik permulaan untuk kita terus melayakkan diri secara merit selepas ini dalam perlawanan-perlawanan Piala Asia, ataupun mungkin kita boleh mencuba yang terbaik apabila ada kelayakan Piala Dunia pada tahun-tahun akan datang. Ya, Tuan, untuk sorting Piala Asia nanti kita akan tahu nanti. Cumanya untuk pada ketika ini dan prestasi pasukan di peringkat Asia pada tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya, negara manakah yang boleh dikatakan sebagai ketika ini menunjukkan prestasi di peringkat premier ataupun di peringkat atas untuk negara-negara pasukan Asia? Saya rasa negara yang telah layak ke Piala Dunia, Qatar, itu adalah negara-negara yang paling kuat ketika ini, iaitu Korea, Jepun, Australia, kemudian Iran, Arab Saudi. Ini pasukan yang mempunyai pemain-pemain yang sedang berkelana di luar negara, di Eropah terutamanya, pemain-pemain Korea, Jepun. Dan ini adalah pasukan-pasukan delegasi Asia yang saya rasa walaupun agak jauh untuk kita sampai tahap mereka, tapi apabila kita dah diberi peluang untuk beraksi di Piala Asia, ini adalah satu peluang untuk kita cuba cari bagaimana taktikal terbaik untuk kita menghadapi perlawanan-perlawanan menentang agregasi Asia ini, dan cuba untuk kurangkan perbezaan yang jauh antara pasukan Malaysia dan pasukan-pasukan kuat di Asia nanti. Ya, baik. Terima kasih kepada Tuan Akmal Rizal kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Kita doakan juga untuk kecemerlangan karier dan juga aspek jurulatih anda akan terus cemerlang dari hari ke hari. InsyaAllah. Terima kasih, Tuan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, betul. Australia juga antara negara kuat baru-baru ni berjaya mengalahkan Peru untuk World Cup. Kita dapat gaya kita mungkin akan bertembung dengan mereka, tak tahu kita akan diundi dengan kumpulan mana nanti. Jadi mungkin sedikit harapan daripada doktor sendiri untuk pasukan Harimau Melaya kita, mungkin untuk mencapai kemenangan itu ada banyak lagi pengalaman yang kita boleh cungkil dan lagi selepas ini, tapi pasti akan ada beberapa perkara yang ingin disampaikan doktor sini untuk pasukan skuad Harimau Melaya kita. Okey, kita dah banyak belajar dari segi kesilapan kita, ataupun dari segi betapa ataupun bagaimana seriusnya kita nak menyediakan pasukan ini. Sebabnya kalau kita dapat lihat, kita dah sekarang ni kita dah tahu bulan Jun tahun depan ialah Piala Asia akan berlangsung di kalau ikut mungkin China dah tarik diri. Kita tak tahu negara mana akan menjadi tuan rumah final nanti. Tetapi kita tidak mahu perkara-perkara yang sama berulang lagi lah. Sebabnya bila kita Piala Asia bulan Jun nanti, kita tak nanti last minute liga kita masih berjalan dan kemudiannya banyak pemain tak dilepaskan untuk latihan pusat hingga akan menyebabkan latihan pusat dapat dijalankan dalam tempoh yang singkat. Tetapi kerana sekarang ini kita dah tahu, kita dah layak, kita perlu mempunyai perancangan yang jelas, perancangan yang lebih, orang kata yang lebih kukuh, masa yang lebih banyak sepatutnya perlu diberikan tumpuan kepada pasukan ini supaya bila kita dah layak Piala Asia, tapi jangan besok di Piala Asia kita berdepan masalah yang sama balik kepada masalah-masalah remeh-temeh yang berlaku sebelum ini. Kita harap
kali ini semua pihak yang terbabit, semua stakeholder, pemegang taruh semua memahami bahawa kalau kita perlu orang kata jadualkan semula kita punya liga supaya tidak mengganggu persiapan pasukan kebangsaan untuk Piala Asia ni, saya rasa itulah perkara yang sepatutnya kita lakukan dan kita fikirkan supaya keutamaan harus diberikan. Kalau kita dah layak 42 tahun baru nak layak secara merit, tapi besok kita pergi pun macam persiapan biasa, kita nak pergi sukan C 2 minggu baru nak training. Jadi satu kerugian yang besar lah. Tak guna kita layak ke satu kejohanan yang berprestij macam ni. Tapi kita tak betul-betul prepared well untuk ataupun well prepared untuk kita punya team. Lama training pun tak apa. Dapatkan orang kata sparring yang betul-betul ni dalam beberapa kejohanan sebelum berlangsung Piala Asia, dan kita harap kita bila sampai ke Piala Asia nanti pasukan kita betul-betul dah mantap, pasukan kita tak ada masalah, pemain yang akan diturunkan, kesebelasan utama yang akan diturunkan, semua dah ready. Ya. Mungkin di atas kertas ada berlaku perbezaan ataupun jurang antara negara kita dengan negara lain, tetapi itu tidak mustahil apabila segala-galanya boleh berlaku apabila di atas padang dan juga di stadium. Terima kasih Doktor kerana bersama dengan kami untuk kita membawakan harapan kita dalam merealisasikan impian untuk kita mendapatkan kecemerlangan di Piala Asia 2023.